Tuan-puan dimati Allah sekalian, terima kasih kepada semua yang hadir. Semoga kita terus bersahabat sampai ke syurga. Di dunia kita bertemu, walaupun di alam maya, di syurga kita bersatu. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita akan sambung syarah. InsyaAllah ini last lah. Kita akan pergi kepada ilmu yang berkaitan, dan ia ada susulan daripada hadis yang kita bacakan. Yang mana hadis yang ke-24 dalam kitab Riyadhus Shalihin dalam bab yang ke-13, iaitu banyaknya jalan kebaikan. Dalam bab ke-13 ini, Imam Nawawi menjelaskan jalan-jalan kebaikan itu banyak dan mudah. Jalan-jalan kebaikan itu banyak dan sebenarnya mudah bila kita tahu. Tetapi tanpa ilmu, kita tidak tahu pun itu adalah jalan-jalan kebaikan. Itu adalah jalan-jalan untuk mendapat syurga, dapat redha, dapat pengampunan Allah. Jadi sebab itu bila kita belajar dalam bab ini, dah masuk hadis yang ke-24 lah, dalam bab 13 itu banyak jalan kebaikan, kita dah melalui pengalaman, perasaan yang indah, yang seronok, yang mana kita baru tahu, oh buat macam tu, amalan macam tu untuk dapat syurga. Oh, amalan yang semudah itu dapat redha Allah. Sama seperti hadis yang masih lagi kita bahaskan pada siri yang keempat dah. 4 siri dah untuk bahaskan hadis yang pendek ini saja. Apa dia? Yang mana Nabi SAW bersabda, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Inna Allaha la yarda 'anil 'abdi an ya'kula al-aklata fayahmadahu 'alaiha aw yashraba asy-syarbata fayahmadahu 'alaiha. Rawahu Muslim. Hadis riwayat Muslim. Yang bermaksud, sesungguhnya Allah meredai kepada hamba-Nya yang memakan sesuatu makanan lalu dia memuji Allah atas makanan tersebut. Kemudian dia meminum satu minuman lalu dia memuji Allah di atas minuman tersebut. Maksud melalui perbuatan bersyukur di atas makan dan minum, kita akan dapat redha Allah Subhanahu wa taala. Tu apa sekali, redha Allah adalah segala-galanya. Kalau hidup kita dapat redha Allah, maka tidak ada masalah pun dalam hidup kita untuk kita diredai ataupun disukai oleh manusia. Orang yang mengejar redha Allah, dia akan jadi anak yang baik, isteri yang baik, suami yang baik, anak yang baik. Sebab apa? Dia memang kejar redha Allah. Biarlah manusia tak hargai dia, manusia tak pandang dia, manusia tidak menilai dia, biarlah manusia mempelekehkan dia, tapi hidup dia tetap terus bahagia, tenang, move on, sebab dia memang kejar redha Allah. Tak dapat redha manusia tak apa. Dan lama-lama apabila dia jelas sangat dengan tujuan hidup dia untuk dapat redha Allah, sebab melalui redha Allah akan dijemput masuk ke dalam syurga Allah, maka dia tidak berlama bila menghadapi ujian dan kesedihan dunia. Dia tidak akan berlama berteleku ataupun terduduk di depan pintu yang tertutup. Dia tahu apabila Allah tutup satu-satu pintu, walaupun dia nak sangat masuk melalui pintu tersebut, contohnya pintu kejayaan yang dia impikan, ataupun pintu kekayaan yang dia usahakan, ataupun pintu kemasyhuran yang dia usahakan, tapi ada pintu-pintu ni tertutup. Dia dah cuba-cuba tertutup juga, tapi dia move on ke pintu-pintu yang lain. Dia tahu apabila Allah menutup satu-satu pintu, Allah Subhanahu Wa Taala sebenarnya sedang melindungi daripada keburukan jika dia melalui pintu tersebut. Allahu Akbar, subhanallah. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman berkaitan dengan perkataan redha, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kepada Tuhanmu dalam keadaan engkau redha dan juga diredai oleh Allah. Fadkhuli fi ibadi, maka masuklah ke dalam kalangan hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam syurgaku. Jadi sahabat-sahabat, tuan-puan dan puan-puan sekalian, siapa yang dapat redha Allah, apa yang berlaku kepadanya adalah akan dijemput masuk oleh Allah ke dalam syurganya dan akan dijemput masuk di kalangan hamba-hamba Allah yang Allah sayang, yang Allah kasih, yang Allah redha. Jadi nak dapat redha Allah ada pelbagai cara. Kadang-kadang kita rasa nak dapat redha Allah tu susah sangat. Perkara yang kita tak boleh nak ukur.
perkara yang kita tak boleh nampak jelas. Sebagaimana kalau kita berusaha untuk dapat redha manusia, boleh nampak jelas. Kan kita buat sesuatu yang suami kita suka, lalu suami kita happy sangat, lalu suami kita pun kata, awak ni memang isteri yang baik, saya redha dengan awak. Moga syurga lah bagi awak. Jadi nampaklah kalau manusia tu bagi redha dia kan. Kalau mak ayah bagi redha tu boleh dengar. Tapi bagaimana kita nak tahu Allah itu meredai kita? Apabila kita mula menjadi hamba-Nya yang redha kepada Allah. Itulah saatnya kita diredai oleh Allah. Saya jawab sekali lagi, macam mana? Apa tanda-tanda? Bukan confirm ya, bukan dijamin. Tetapi di antara ciri-ciri orang yang dapat redha Allah, dia terlebih dahulu meredai Allah. Dia redha kepada Allah. Apa maksudnya? Sebab itu bila sebut redha ni ada 3. Pertama, redha kepada segala perintah Allah. Dia taat lah maksudnya. Bila dia taat semua, dia cari mana perintah Allah, dia cuba taat. Dia redha lah tu, dia tidak menentang hukum hakam Allah, perintah Allah. So dia redha dan dia taat. Kedua, dia redha dengan larangan Allah. So dah tahu Allah larang, dia terus tinggal walaupun dia suka. Walaupun perkara itu sangat menarik perhatiannya. Walaupun perkara itu sangat membuai perasaannya. Tapi dia dapat redha Allah, dia redha dengan redha je lah, Allah dah larang, ikut je lah, macam tu kan. Walaupun jelas-jelas tapi lama-lama akan ikhlas. Okey, yang ketiga adalah redha dengan ketetapan yang baik ataupun yang buruk daripada Allah. Ada orang, dia dapat kebaikan tapi tak redha sebab dia tak syukur. Dia nak lebih lagi. Dah dapat gaji, bukan tak dapat. Tapi sebab dia kurang syukur, dia rasa gaji tu sangat sedikit untuk usaha yang dia buat. Lalu dia tidak redha, merungut-rungut dapat gaji. Ya Allah, saya jumpa ada ramai orang kerja 3 bulan, 4 bulan tak ada gaji, kena tipu dengan majikan. Sampai sudah majikan tak bagi gaji dengan macam-macam alasan. Kerja teruk sampai 3 bulan, 4 bulan, 6 bulan tak ada gaji. Lepas tu dia cakap, saya redha. Saya redha apa yang majikan buat ni zalim, sungguh memang zalim. Saya hidup dan tempoh 5-6 bulan menanggung anak-anak, isteri semua ni dah keadaan berhutang dengan janji-janji saya kepada orang berhutang yang saya akan bayar. Sebab majikan ni kata, tak apa, sabar 2 bulan, 3 bulan nanti gaji berhimpun, kamu boleh bayar hutang orang. Sampai 6 bulan dia kata, saya dah tak boleh percaya lagi. Saya berhenti kerja. Rupanya, dia kata, saya jumpa dah ramai bekas pekerja di situ. Begitulah janji bos ni. Sampai peringkat dah ramai dah pekerja yang tak bayar. Sebab bila orang kerja 2-3 bulan dengan janji-janji manis dia, lalu orang teruskan kerja, orang berhenti, dia cari pekerja baru. Akhirnya dia tak bayar. Inilah majikan yang zalim, yang mana bergandanya kemurkaan dan besarnya kemarahan Allah. Dan memang janji Allah azab yang sangat pedih kepada majikan-majikan yang zalim kepada pekerja. Tuan-puan dimati Allah sekalian, baik. Jadi salah satu jalan untuk dapat redha Allah rupanya melalui makan dan minum. Kita dah kupas hadis ni, kita dah syarah dah 3 siri dah. Hari ni siri keempat dan kita akan tutup dah syarah hadis berkaitan dengan Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah redha, Allah meredai. Siapa yang makan lalu memuji Allah di atas makanan tersebut. Siapa yang minum lalu memuji Allah ke atas minuman tersebut. Jadi kita dah syarah sebelum ini bagaimana nak dapat tahap syukur yang sebenar ke atas makan dan minum. Dia bukan hanya dengan perkataan Alhamdulillah, Alhamdulillah. Tapi kena dengan hati yang khusyuk. Kemudian dibukti dengan perbuatan bahawa kita memang betul-betul bersyukur dengan makanan dan minuman yang Allah kurniakan. Dan antara perkara yang boleh merosakkan syukur iaitu membazir. Makan, ucap Alhamdulillah, baca doa. Kemudian kita tahu doa selepas makan yang diajarkan oleh Nabi akan membawa kepada pengampunan dosa yang terdahulu. Itu kita dah baca kan dari semalam. Kita dah kongsikan doanya. Apabila kita selepas makan, kita dianjurkan oleh Nabi SAW untuk membaca doa Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi at'amani hadha wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin. Amin ya rabbal alamin. Yang bermaksud, segala puji bagi Allah at'amani hadha, yang telah memberikan aku makan dan minum ini, wa razaqanihi, dan telah merizkikan kepadaku, min ghairi haulin,
tanpa daya daripadaku, minni wala quwwatin, dan tanpa kekuatan daripada diriku. Maksudnya segala daya upaya hanya daripada Allah. Sebab itu makanan dan minum ini ada depan mata, walaupun dengan usaha kita di sebalik. Kita pergi kerja dapat duit, kita beli makanan, kita makan. Kita kerja sungguh-sungguh, dapat gaji, daripada gaji beli bahan-bahan basah, daripada bahan basah tu lalu kita pun masak dan kita makan. Walaupun ada daya dan kekuatan, tetapi daya dan kekuatan untuk kita siap dan sediakan dan dapatkan makanan itu pun daripada Allah. Allah boleh saja takdirkan kita stroke, sakit, terlantar, tak boleh nak usaha apa-apa. Allah boleh buat halangan-halangan untuk kita dapat daya dan kekuatan. Tapi Allah berikan kita daya dan kekuatan untuk bekerja, untuk usahakan dapat makanan. Sebab itu doa ini Nabi kata, barang siapa selepas makan lalu dia membacakan doa, Alhamdulillahilladzi at'amani hadha wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin. Ya Allah, segala puji bagimu kerana telah memberikan kepadaku makan dan minum ini dan memberikan rezeki kepadaku tanpa daya dan tanpa kekuatan daripada diriku. Subhanallah, Nabi kata siapa yang lepas makan baca doa ini, dia akan ghufira lahu ma taqaddama min zambi, akan diampunkan dosa yang terdahulu. Jadi nanti tuan-puan tengok, kita dah cut pun video ni, potong video ni dengan maksud semalam kita dah share dah kelebihan baca doa ni. Bukan kata doa yang selama ni kita belajar daripada kecil tu tak betul, itu pun doa yang benar. Tapi itu doa daripada alim ulama, iaitu Allahumma barik lana, alhamdulillahilladzi at'amana. Minta tim sahkan, nanti Encik maklumkan pada saya ya. Sumber doa yang sama ni kita baca, alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Kedua, doa sebelum makan, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Okey, nanti kita akan bagi tahu. Tuan-tuan dimati Allah sekalian. Baik. Kita akan tengok adab makan yang diajarkan oleh Nabi. Walaupun perkara bab makan dan minum ni perkara yang basic, benda yang biasa. Ada orang rasa macam Ustazah tak perlu panjang-panjang lah bab makan dan minum. Semua orang dah tahulah. Tuan-tuan sekalian, bila kita membaca hadis-hadis, membaca syarah dan penjelasan, sebenarnya kita tahu bahawa kita sebenarnya banyak sangat jahil dan banyak kesilapan kita buat. Dan banyak perkara yang kita telah rugi sepanjang kita hidup ketika kita makan dan minum. Makan dan minum adalah fitrah yang Allah beri, manusia suka. Siapa yang tak suka makan dan minum? Kita takkan jumpa lah kalau orang kata, saya tak suka makan. Hobi saya tak makan. Walaupun kata hobi saya bukan makan, tapi suka. Bila makan ni nikmat, Allah bagi rasa manis, sedap. Kalau makanan sedap, makan ni satu fitrah yang Allah berikan, gembira, seronok, nikmat. Dalam perkara yang menyeronokkan, Allah bagi kita peluang untuk jadikan itu jalan untuk dapat redha dan jadikan ia sebagai satu amal soleh ibadah. Baik, tuan-puan sekalian, adab makan yang diajarkan oleh Rasulullah. Pertama, boleh tuliskan nota semua ya. Nombor 1. Berdasarkan hadis Nabi SAW, akhlak Nabi, adab Nabi makan tidak mencela makanan. Walaupun makanan tu kita tidak suka, walaupun makanan tu kita tak biasa makan, jangan cela makanan tersebut. Hakikatnya rezeki itu datang daripada Allah. Allah sedang test kita, Allah sedang uji kita sejauh mana kita mampu bersyukur terhadap makanan yang kita tidak suka, yang kita tidak jangka, yang kita tak biasa. Tuan-tuan dimati Allah sekalian, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma'aban nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ta'aman qattu in ishtahahu akalahu wa in karihahu tarakahu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah sedikit pun mencela makanan. Bila baginda berselera, bila baginda suka, baginda memakannya. Dan jika baginda tidak menyukainya, baginda cuma meninggalkannya. Maksud Nabi tak komen, Nabi cuma tinggalkan saja. Tuan-tuan sekalian, Nabi SAW ni kan bergaul dengan pelbagai lapisan masyarakat dan pelbagai bangsa. Allahu Akbar. Kadang Nabi pergi dekat kabilah ni, lain makanan dia. Nabi pergi kat kawasan yang pedalaman, lain pula makanan dia. Pernah Nabi dihidangkan dengan dob, iaitu kita panggil biawak padang pasir.
Di tempat kampung Nabi tak biasa makan. Nampak biawak padang pasir tu macam, kalau kita pun mungkin gelilah. Tapi Nabi tak mencela. Nabi cuma jawab, tempat saya, kampung saya tak biasa makan. Di tempat kami, makanan ini tidak biasa dimakan. Maksudnya Nabi bukan, apa ni, geli. Macam itulah. Tidak mencela makanan. Walaupun nampak makanan itu tercela. Nabi sekadar meninggalkan dan menolak dengan baik. Tuan-tuan dimati Allah sekalian, saya percaya tidak ada seorang daripada kita tak pernah cela makanan. Mustahil. Mustahil. Cuma kita ingat atau tidak. Cuma kita sedar atau tidak. Contoh kan, kita pergi makan dekat restoran. Dah lah bayar mahal. Kita tengok satu nasi goreng dah RM8. Ada restoran sekarang nasi goreng dah RM10. Ada restoran yang dalam akaun cantik-cantik, nasi goreng saja dah RM18. Yelah, nasi goreng tu ada sate, kiri kanan dia ada sekian-sekian. RM18. Bayangkan tu apa sekiannya. Tapi manusia sanggup je makan sebab makan dan minum. Lepas tu tiba-tiba hari tu satenya keras. Nasi goreng pun tak sedap. Ya, kita bukan cela makanan Ustazah. Kita komen cara dia masak. Ya, betul. Memang betul. Kita boleh tegur dengan cara yang baik. Kita boleh panggil, minta maaf ya, saya rasa hidangan hari ni kurang tidak seperti biasa. Contohlah. Tapi kalau kita cela, apa makanan ni? Tak apa-apa ni. Tak boleh nak makan. Lepas tu tolak pula. Sedangkan makanan tu sebenarnya boleh jadi makan. Cuma tak kena dengan selera tekak. Tu apa sekian? Kadang kita komen terlebih masing. Pergi kenduri pada apa cuma orang bagi ni. Belum tentu pun kita bagi sumbangan. Kan? Ya apalah ayam ni. Keras kan bang? Keras. Ni si ayam ni yang entah bila ni. Nasi. Cuba tengok nasi je bang. Beras murah guna ni. Contoh je ya. Lepas tu kuah pula. Kuah ayam masak merah tu. Nasi minyak kan. Ya Allah, rasa cili saja kan. Tak rasa bawang. Dia punya kuah ni macam cili saja. Pedas. Tak rasa bawang. Dia sedap rasa bawang. Mani-mani bawang tu. Macam tu lah. Lepas tu nampak ada apam balik. Lepas tu ambil. Kadang kenduri kan dia macam-macam sekarang. Ada apam balik lah apalah. Makan apam balik. Jagung tak ada lah apam balik ni. Apam balik ni sedap ada jagung. Ni kedekut lah ni. Contoh ya tu apa sekalian. Maksudnya kadang-kadang tanpa sedar kita mencela makanan. Betul lah kadang tu kita kata bukan nak komplain makanan. Kami makan kenyang je, syukur. Tetapi itulah saatnya kita diuji, benarkah kita bersyukur. Sebab orang yang bersyukur ni, walaupun ada cela, ada kekurangan, boleh menutup. Boleh menutup. Contoh ayat orang bersyukur. Suami pun cakap contoh kan. Alah, tak makan je lah. Syukur ada makanan. Ada orang bukannya boleh komplain makanan. Memang tak ada makanan untuk dikomplain. Itu ada beza dia. Ada orang komplain makanan sebab ada makanan. Ada makanan untuk dikomplain. Ada orang nak komplain apa? Makanan pun tak ada. Mati kebuluran. Ramai mana yang mati kebuluran. Sebenarnya itulah antara ayat yang kita perlu ajar pada anak-anak. Kadang-kadang kami pun macam itulah budak-budak kan. Dia komplain. Makanan tu cair ke kuah. Pelik lah Umi kuah dia. Syukur. Sebab ada ramai orang tak ada makanan. Ada ramai orang miskin tak pernah rasa makanan ni. Tapi Umi lain sikit lah. Tak macam dia punya kuah sizzling ni macam pelik sangat. Kadang-kadang anak kita macam pelik sangat kuah sizzling ni. Memang nak rasa. Memang pelik sikit. Jadi kuah tu jangan makan banyak. Makan isi je. Makan mi dia je. Syukur. Alhamdulillah. Ada orang saya selalu suka sebut macam ni. Tahu tak? Ada orang lapar. Lepas tu tak ada makanan. Tahan lapar. Lepas tu tunggu lagi tak ada makanan. Tahan lapar. Sampai berapa hari. Sampai meninggal kebuluran. Sampai berbuih mulut. Kenapa tak ada makanan Umi? Ya. Memang betul ada tempat-tempat di dunia, contoh di Afrika, di tempat-tempat negara miskin, mereka kutip makan daun sampah, lepas tu sakit, lepas tu akhirnya meninggal sebab penyakit. Jadi makanan kita ni kurang sedap je, mungkin dia terlebih sos ni, ada sos yang terlebih jadi pahit ni. Jadi tetap makan, dan makanan ini kalau dia orang dapat, bagi dia orang sedap sangat-sangat.
Sebab itu bila syukur, kita dapat menutup kekurangan. Bila syukur, dapat menutup aib. Bila syukur. Tapi kalau kita nak tegur kepada yang menyediakan, saya pun biasa juga, suami saya memang faham. Kalau ada makanan yang macam saya rasa sebenarnya tukang masak tersilap, saya memang akan pergi. Saya bukan komplain. Makanan tu kita makanlah sedaya upaya. Lepas tu saya akan bagi, cik, minta maaf makanan ni mungkin terlebih sikit ni. Kalau kurang masin sikit, memang sedap. Biasa kuah laksa. Kuah laksa kadang-kadang, orang buat laksa dia dah tak rasa dah. Tapi kuah tu sentiasa dipanaskan. Jadi kuah tu terlebih masin. So saya suka kadang kalau kita yang makan terlebih masin, kita minta air untuk tambah supaya kuah tu kurang masin. Tetapi saya tak nak ada orang yang dia rasa masin, dia terus tak makan. Sayanglah. Kita pun bagi tahu, cik, kuah laksa ni macam dah terlebih masin. Mungkin panas-panas dia dah mengering. Cik rasa ya. Terima kasih. Itu bukan komplain makanan. Itu bukan tidak bersyukur di atas makanan. Kita nak bantu peniaga tu. Macam tu lah. Sama juga air. Kadang kita minta air buah. Dia tak tahu buah orange dia tu dah pahit. Kita nak minum pun, ya Allah pahit. Dia mungkin tak rasa ni. Ataupun pekerja dia, kita panggil? Blender dengan kulit kot. Ataupun, yelah, dia orang pun takkanlah setiap buah tu dia nak rasa. Kita pun cakap, minta maaf. Fresh orange ni, pahit sangat. Saya kurang dapat minum. Saya tak payah ganti. Saya takut terbuat pada orang lain juga. Dan nanti takut kesan pada peniaga encik. Kita cakap macam tu je umum. Jadi, bila niat kita baik, mesej tu akan sampai. Okey, jadi adab yang pertama iaitu tidak mencela makanan. Okey, hadis tadi tu adalah hadis yang sahih. Sekarang kita akan baca hadis yang kedua, riwayat Muslim juga, iaitu Nabi SAW bersabda, "Ma indana illa khallun fada'a bihi faja'ala ya'kulu bihi wa yaqul, ni'mal idamul khallu, ni'mal idamul khallu." Allahu Akbar. Baiknya Nabi. Kalau kita baca ni sedih, rasa terharu dan sangat dengan akhlak Nabi. Kisah dia, tapi tim ni dia bawa hadis ni tergantung. Dia ada kisah sebelum ni. Nabi ada pergi ke sebuah rumah sahabat, yang mana rumah sahabat ni susah. Kat rumah dia ada cuka je. Kat rumahnya ada cuka. Lalu sahabat ni pun kata, "Ma'indana illa khalun." Kami hanya ada cuka je. Ya Rasulullah, kami ada cuka je kat rumah ni. Tak ada makanan. Lalu baginda memintanya, lalu memakannya. Seraya bersabda, sebaik-baik lauk pauk ialah cuka. Soalannya, kalau kita makan nasi, kan, lepas tu tuan rumah kata, "Maaflah, tak ada lauk, ada cuka je." Sanggup tak? Kita pun cakap, "Oh, cuka memang sedap, cuka terbaik." Tak apa, makan nasi dengan cuka. Kita pun tabur cuka sikit. Lepas tu makan. Daripada tawar nasi, adalah rasa masam sikit. Tapi bukan buat macam kuah. Saya tak tahu bagaimana keadaan ketika ini. Mungkin Nabi dihidangkan dengan roti. Uli gandum buat roti. Biasa mungkin dicicah dengan kambing ke, kan, dengan apa-apalah, sayur ke apa. Tapi rumah ni ada cuka je. Lalu Nabi pun tidak mahu merasakan. Tuan rumah tu tidak mahu tuan rumah itu rasa malu, rasa segan, rasa macam berasa bersalah. Sebab tak ada apa-apa kat rumah, ada cuka. Lalu Nabi pun bersabda, sebaik-baik lauk adalah cuka, sebaik-baik lauk adalah cuka. Masya Allah, Allah Akbar. Dan boleh jadi Nabi cicahlah roti tu dengan cuka. Maksud sampai begitu sekali akhlak Nabi, dan ini adalah hadis sahih riwayat Muslim. Nabi SAW suka meraihkan tuan rumah dan tidak mencela makanan. Walaupun kalau kita fikir cicah, jadikan cuka itu lauk, sebenarnya tak sedap. Tapi Nabi buat ayat, sebaik-baik lauk pauk adalah cuka. Subhanallah. Tuan rumah pun mungkin bila dengar Nabi sebut macam tu lega. Oh, rupanya Nabi suka cicah dengan cuka. Jadi, begitulah ikhtiar dan usaha Nabi tidak mencela makanan. Apa yang ada di hadapan Nabi, sedangkan tuan-puan, kita kena faham Nabi ni siapa di sisi Allah. Kekasih Allah. Kecintaan Allah. Nabi ni, Allahu Akbar. Bila sebut tu rasa sebab. Nabi ni boleh minta dengan Allah
pembandaraan dunia. Nabi boleh minta apa saja yang Nabi nak. Maka sedap kalau Nabi minta, Allah boleh turunkan anytime. Tapi Nabi meninggalkan semua nikmat dunia kerana umatnya. Nabi bimbang umatnya terleka, terlalai dengan segala nikmat. Nabi tidak mahu menjadikan dirinya sebagai alasan untuk umatnya lalai, terlebih-lebih dalam menikmati dan meneguh dunia ini. Allahu Akbar. Tuan-puan dimati Allah sekalian, bayangkanlah kalau kita pergi rumah adik-beradik, rumah sahabat yang susah, dahlah pada keadaan masa tu gaji hujung-hujung bulan, lagi 5 hari nak gaji, duit dia pun habis. Lepas tu orang tu hidang nasi dengan telur kicap. Lepas tu orang tuan rumah kata, maaflah ni je ada nasi, telur dan kicap. Apa respon kita? Mungkin kita dalam perjalanan yang jauh, kita ingat dia akan hidang mungkin sedap-sedap sikit lah. Tiba, memang kawan tu pun ajak datang. Kita ingat lauk beria lah, sebab beria orang ni ajak datang. Tiba, nasi, telur, mata dan kicap. Kicap pula, kicap yang cair, kicap murah. Kalau kicap sedap sikit ada jenama tertentu. Contoh. Tapi bagaimana kita nak bersyukur terhadap makanan lalu dapat redha Allah sebagaimana hadis kita belajar. Lalu kita tetap memuji. Oi, ni paling sedap ni. Oi, ni paling sedap. Nasi panas, telur kicap. Memang sedap. Betul ke ni? Minta maaf lah, tak ada ayam, tak ada ikan. Betul. Oh, ini daripada kecil saya suka makan. Oh, yang ni menambah-nambah makan ni. Oh, sedap. Terima kasih, terima kasih. Oh, teringin sangat ni. Tuan rumah kan rasa lega. Walaupun mungkin dalam hati permulaannya macam, aku datang jauh-jauh, rupanya telur kicap je. Baik makan kat rumah. Contoh. Tapi itu di antara cara kita nak mencontohi Nabi. Ya Allah, sebenarnya Nabi bukan hanya memuji kepada yang menghidang, tapi Nabi sedang memuji Allah yang telah menyampaikan makanan di hadapannya dengan apa jua bentuk dan keadaan. Tetap memuji makanan tersebut. Allahu Akbar. Tuan-tuan dimati Allah sekalian. Allahu Akbar. Nabi SAW kekasih Allah. Nabi bukan tidak pernah ditawarkan dengan dunia dan isinya, tapi Nabi menolak. Kerana Nabi tahu umatnya sangat lemah menolak dunia. Tapi sekurang-kurangnya tidak menjadikan alasan, tidak bertambah kelalaian. Sekiranya Nabi menunjukkan contoh-contoh Nabi memilih dunia. Subhanallah, tuan-tuan sekalian. Okey. Itu adab yang pertama, tidak mencela makanan. Yang kedua, mencuci tangan sebelum dan selepas makan. Alhamdulillah 3.7 dengan 2.7 jadi 6,400. Alhamdulillah 6,400 yang hadir. Semalam engagement sangat teruk. Ramai yang komen tak nampak langsung live. Bahkan dia datang dekat page pun tak nampak live. Jadi sebenarnya tuan-puan sekian, FB ni very struggle dan juga TikTok. Semakin lama mereka semakin mengetatkan. Follower Tega pun tak nampak. Jadi insya-Allah mudah-mudahan kita sama-sama berjuang di majlis ilmu ni supaya kita boleh lawan apa jua halangan yang telah dilakukan oleh pemilik FB, injik-injik FB, injik-injik TikTok dan sebagainya. Jadi alhamdulillah kehadiran kita selalu 5,000 ke atas itu sebenarnya sangat bagus, sangat tinggi, sangat luar biasa. Sebab kita saling tolong-menolong untuk menjayakan majlis ilmu kita setiap pagi ni. Sahabat-sahabat yang saya kasihi, saya hormati, adab yang kedua, mencuci tangan sebelum dan selepas makan. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ahabba an yukthirallahu khaira baitihi falyatawadda idza hadara ghada'uhu wa idza rufi'a." Ini berat sikit nak buat. Nabi SAW bersabda, sesiapa yang ingin Allah memperbanyak kebaikan di dalam rumahnya, hendaklah dia berwuduk sekiranya makanan telah dihidangkan sebelum makan dan selepas diangkat ataupun selesai makan. Subhanallah, ini hadis riwayat Ibnu Majah. Tuan-tuan sekalian, ini berat sikit lah. Tapi kalau alang-alang duduk kat rumah, boleh je buat sekali-sekala. Nabi kata siapa yang ingin Allah memberikan banyak kebaikan di dalam rumahnya. Boleh jadi ilmu ini boleh dipraktikkan bagi orang yang menghadapi macam-macam masalah di dalam rumah tangganya. Kenapa asyik panas je dengan suami? Tengok muka suami, geramnya. Rasa nak hempuk-hempuk. Contohlah, kan, kau tengok dia tidur berdengkur tu rasa nak ambil bantal terlekup. Ini contoh saja, bukan semua ya. Ada waktu geram mungkin adalah terlintas tu kan. Asyik dengan anak panas je, asyik gaduh je.
Rumah tu bukan rumahku, syurgaku, dah jadi rumahku, nerakaku dah. Na'udzubillah min zalik. Jadi mungkin ini antara usaha yang boleh dilakukan sebagaimana hadis Nabi. Sesiapa yang ingin Allah memperbanyakkan kebaikan di dalam rumahnya, maksudnya turunnya rahmat Allah, hendaklah dia berwuduk sekiranya makanan telah dihidangkan. Maksudnya sebelum makan dia ambil wuduk, dan selepas diangkat, iaitu selepas selesai makan pun dia bukan basuh tangan je, dia ambil wuduk. Tapi jangan membazir. Jangan membazir air masa ambil wuduk. Kadang anak saya sendiri yang lelaki, ada yang kecil-kecil tu ambil wuduk, basah baju. Memang kena tegur, kena marah lah. Saya macam ini berlaku malam tadi. Ialah anak lelaki ni yang kecil, basah baju ni macam mandi. Saya kata, kenapa basah ni? Ambil wuduk Umi. Dia rasa macam bila cakap ambil wuduk tu macam bagus lah, kita nak puji lah dia. Saya kata, dah kenapa basah kuyuk macam ni ambil wuduk? Bersungguh-sungguh ambil wuduk Umi. Buka air yang kuat, bersungguh-sungguh ambil. Saya kata, tahu tak Nabi marah? Tahu tak Nabi tegur? Tahu tak membazir tu sahabat syaitan? Saya pun bacakanlah hadis Nabi. Saya kata, Nabi bersabda, janganlah kamu membazir ketika mengambil wuduk walaupun di sungai. Tapi sekarang bayangkan air sungai tu kan main besar, luas dan dalam. Air tu takkan habis lah kalau ambil wuduk banyak macam mana pun. Kalau ambil wuduk, air sungai tu tak habislah sebab orang tu ambil wuduk dengan air sungai yang banyak. Tapi Nabi pesan, jangan kamu membazir ketika kamu mengambil wuduk walaupun di sungai. Maksud di sungai pun kena ambil sikit-sikit je air, sekadar cukup saja. Jadi kita kena perhatikan anak kita ambil wuduk macam mana. Kita kena ajar bila ambil wuduk, buka air paling nipis, paling halus, supaya ketika kita basuh muka, air yang mengalir tu tidaklah terlalu banyak dibazirkan. Dan waktu air tu, menunggu air tu nak penuh, kita sempatlah baca doa. Itu dianjurkan oleh para alim ulama. Contoh, bolehlah air slow kan, jadi basuh tangan. Ya Allah, jadikanlah tanganku ini melakukan banyak amal soleh. Kan basuh tangan. Lepas tu kita pun tadah, kita kumur-kumur. Masa tadah tu, bolehlah doa dalam hati kalau dalam tandas. Tapi kalau ambil doa dekat bilik air, boleh je doa dengan mulut. Ya Allah, jadikanlah mulutku, lidahku ini bercakap yang baik-baik, Ya Allah. Kumur. Lepas tu tadah lagi, Ya Allah, gugurlah dosa-dosa lidahku, Ya Allah. Kumur. Kan? Lepas tu, hidung pula. Ya Allah, berikanlah hidungku ini, Ya Allah, menghidu yang baik-baik, Ya Allah. Jangan hidu aib orang. Kita kalau hidung, sunatnya guna tangan kanan. Tangan kanan. Lepas tu, kita pun sedut kuat-kuat. Jangan sedut. Air orang basuh hidung. Apa macam tu? Bukan nak bersihkan luar. Sebenarnya dalam hidung ni ada banyak kotoran ni. Sebab itu orang yang bersihkan, ambil wuduk sekali dengan hidung, kumur betul-betul. Sebab itu, saintis kaji, orang Islam orang paling sihat dan kuat. Sebab 5 kali sehari dia ada proses wuduk yang membersihkan dirinya daripada kotoran dan penyakit. Tuan-tuan sekalian, anggota wuduk ni luar biasa. Semua anggota wuduk ada terlibat dengan terdedah kepada melakukan dosa dan maksiat. Kedua, anggota wuduk terdedah kepada penyakit. Ketiga, anggota wuduk lah yang terdedah kepada kotoran. Perasan tak? Kan penyakit-penyakit ada melalui mulut, kuku, mulut. Ada melalui hidung. Hidu-hidu udara yang beracun, sakit. Lepas tu ada melalui telinga. Lelaki kan nampak telinga. Ya, penyakit telinga. Ada mata. Ada tangan dan kaki. Itulah anggota badan wuduk yang apabila kita jaga 5 kali saya ambil betul-betul, basuh betul-betul, maka kita sebenarnya akan sihat dan kuat. Sebab apa? Penyakit-penyakit lain anggota ni, kita tak dengar lah penyakit ni berjangkit melalui lutut. Oh, tak ada. Penyakit ni berjangkit melalui peha. Penyakit ni berjangkit melalui lengan. Ini lengan ni. Ini lengan. Ini apa? Ini lengan juga. Okey, tak ada. Oh, melalui leher. Tak ada. Tetapi penyakit berjangkit dan kotoran, dan kita terdedah kepada perkara yang tak elok di sekeliling ada melalui anggota wuduk. Sebab itu wuduk ini, tuan-puan sekalian, caranya Allah menjaga dan memelihara hambanya zahir dan batin. Batin, Allah akan gugurkan dosa di setiap anggota wuduk apabila kita ambil wuduk dan menyempurnakan wuduk. Itu hadis yang sahih.
Barang siapa yang ambil wuduk, maka akan digugurkan dosa-dosanya daripada setiap celah jari jemarinya sehingga titisan air terakhir. Akan dibersihkan dosa-dosa daripada wajahnya. Wajah ni macam-macam dosa wajah. Sehingga titisan air terakhir. Akan digugurkan dosa daripada kaki, daripada kepala semua. Itu hadis Nabi. Bila ambil wuduk, gugur dosa. Benda tu tak nampak. Tapi itu dari sudut batin, dari sudut zahir pula. Ni, kalau sunnah Nabi, basuh istinsyak ni, hidung ni, sedut sebelah kanan, sedut betul-betul. Keluarkan guna tangan kiri. Tadah tangan kanan. Why? Sebab kadang kita tadah gini kan, kita pun sedut. Dah sedut elok dah tu. Lepas tu, bila kita lepaskan, akan ada kotoran melekat dekat sini. Kita bukan buat. Tapi biasanya kita gini, bila kita hembus keluar, bakteria tu melekat kat tangan, kita pun tadah, kita pun sedut balik. Jadi, cara Nabi adalah tadah guna tangan kanan, lepas tu keluarkan guna tangan kiri. Dah, macam tu kan? Okey, itu kalau bab wuduk banyak cerita lagi. Tuan-puan sekalian. Jadi, adab yang kedua makan, mencuci tangan sebelum dan selepas makan. Ada sunnah wuduk. Mudah-mudahan siapa yang tengah ada masalah yang sangat struggle dalam rumah tangganya, maka bolehlah amalkan sebelum makan dan selepas makan ambil wuduk. Sebab Nabi SAW bersabda, siapa yang ingin Allah memperbanyak kebaikan di dalam rumahnya. Okey. Seterusnya, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, Nabi SAW bersabda, man bata wa fi yadihi ghamarun lam yaghsilhu fa asabahu syai'un fala yalumanna illa nafsah. Barang siapa yang tertidur sedang kedua tangannya terdapat bekas makanan yang tidak dicuci dan ketika bangun pagi ia menderita suatu penyakit, maka hendaklah dia menyalahkan kecuali dirinya sendiri. Subhanallah, hadis sahih riwayat Tirmizi. Comel je peringatan Nabi ni. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang tertidur sedang di kedua tangannya terdapat bekas makanan yang tidak dicuci, tak bersihkan tangannya, mungkin tak lap juga mulutnya, dan ketika bangun ia menderita sesuatu penyakit, maka hendaklah dia tidak menyalahkan kecuali dirinya sendiri. Jangan duk nak salahkan, terutama jangan duk salah kepada Allah. Janganlah pula tiba-tiba bangun pagi tu kan, sebab bila makanan tangan tak dicuci, mulut tak dibersihkan, mungkin masa tidur tak sedar, lipas datang. Tapi tidur lena je, rupanya lipas ni ada datang sebab tangan tu menarik kan, mungkin ada gula ke apa, lipas datang. Lepas tu tengah tidur tak sedar, masukkan tangan dalam mulut, dalam hidung, mana sedar tengah tidur kan. Lepas tu bangun pagi sakit perut. Jadi janganlah menyalahkan melainkan diri sendiri, Nabi kata. Bukannya dah tak ada Allah sakit macam mana, dah tak ada Allah buat aku tertidur macam mana, dah tak ada Allah aku tidur tanpa basuh tangan. Tidak, itu adalah kelalaian dan kesilapan diri sendiri. Macam mana kalau kita fikir boleh tertidur waktu makan? Memang boleh sangat zaman sekarang. Ramai mana manusia tidur depan TV, tengok movie sambil ada kepek makan. Sudah ngantuk, letak kepala atas sofa tu, lepas tu tertidur. Macam tu. Itu di antara sebab penyakit datang. Maksud Nabi pesan, sekiranya pagi menderita suatu penyakit, jangan menyalahkan sang diri sendiri. So sebenarnya memang kita tak boleh tidur tanpa bersihkan dulu tangan kita, sebab berkemungkinan akan menderita penyakit. Jadi Nabi kata kalau dah sakit, jangan salahkan melainkan diri sendiri. Ini hadis sahih riwayat Tirmizi. Masya Allah. Hadis Hasan, Nabi SAW bersabda, barakatut ta'amil wudu'u qablahu wal wudu'u ba'dahu. Ini hadis letter Hasan ni, riwayat Abu Daud. Nabi bersabda, keberkatan makan itu adalah dengan berwuduk sebelumnya dan berwuduk selepasnya. Ilmu ni sebenarnya jarang sangat kita dengar dan kita tahu. Subhanallah. Apa dia tuan-puan sekalian? Nabi kata, keberkatan pada makanan adalah pada kamu berwuduk sebelum makan dan selepas makan. Yang kita mampu amalkan dan selalu amalkan, bahkan kadang kita terlupa nak amalkan, baca doa sebelum dan selepas. Tetapi kalaulah kita boleh buat, sebab ilmu ni sampai dah kepada kita ni. Selama ni kita tak pernah dengar, oh rupanya Nabi menyarankan ambil wuduk sebelum dan selepas makan.
siap dengan Nabi menyatakan bahawa siapa yang nak menambah-nambahkan kebaikan dalam rumahnya, rahmat Allah turun, keberkatan turun dan kebaikan turun dalam rumahnya, maka sebelum dan selepas makan berwuduk. So, dah sampai ilmu ni kepada kita, khabar ini telah sampai kepada kita. Jadi apa yang kita boleh buat, tuan-puan dimati Allah sekalian? Bolehlah kita amalkan seminggu sekali, daripada langsung tak buat seumur hidup. Kan, hujung minggu makan kat rumah, bolehlah ajak semua, okey, kita buat sekali satu sunnah Nabi ni, yang Nabi ajar ni, kita ambil wuduk sebelum makan. Anak-anak pun pelik, biar betul Umi, kenapa nak ambil wuduk? Tak apa, jom kita ambil wuduk, nanti lepas makan kita ambil wuduk, terus boleh solat. Contoh macam tu lah. Subhanallah, Allahu Akbar. Kadang-kadang kita ni nak selesai masalah rumah tangga, jumpa orang sana, jumpa orang sini, rujuk sana, rujuk sini. Sebenarnya cara menyelesaikannya tu ada pada usaha diri sendiri. Ini salah satu cara lah yang mana Allah akan menambah kebaikan dalam rumah tangga kita. Masya Allah. Ya, Masya Allah. Okay, Ibnu Qadamah menyatakan, fi adabi ta'ami yusahabu ghaslu yadaini qabla ta'am wa ba'dahu. Wa in kana ala wudu'in qala al-marruzi ra'aitu Aba Abdillah yaghsilu yadayhi qabla ta'ami wa ba'dahu wa in kana ala wudu'in. Antara adab-adab makan ialah disunatkan untuk membasuh kedua tangan sebelum makan dan selepasnya sekalipun dia sudah berada dalam keadaan berwuduk. Al-Marruzi berkata, aku melihat Abu Abdillah membasuh kedua tangannya sebelum makan dan selepasnya sekalipun dia sudah berwuduk. Masya Allah. Maksudnya ini amalan para sahabat Nabi dan juga para wali Allah, para salafus salih. Al-Mawardi ada menyebutkan, idza akala an yasta'mila adaba aklihi al-masnunah faminha ghaslun yadayhi qabla at-ta'ami wa ba'dahu walau tawadda'a fil halaini kana afdal. Sekiranya seseorang mahu makan, hendaklah dia mengamalkan adab-adab makan telah disunatkan hukumnya. Antaranya ialah membasuh kedua tangan sebelum makan dan selepasnya. Dan kalau dia dapat berwuduk bagi kedua-dua keadaan tersebut adalah lebih baik lagi. Masya Allah, Allahu Akbar. Tuan-tuan dimati Allah sekalian, itu adab yang kedua, iaitu membasuh tangan sebelum dan selepas. Jika kita mampu, wuduk sebelum dan selepas itu afdal, tapi jangan membazir ketika wuduk. Yang ketiga, makan dengan tangan kanan. Ini masyhur dan mafhum, maksudnya difahami dan diketahui oleh kita semua. Namun, mari kita dengarkan sebuah hadis Nabi berkaitan dengan anjuran makan dengan tangan kanan. Ia merupakan hadis sahih riwayat Bukhari. Nabi SAW bersabda, ya ghulam, samillah wa kul biyaminik wa kul mimma yalik. Maksudnya adalah, wahai anak, makanlah dengan sebutlah nama Allah, bismillah, dan makanlah dengan kanan, dan makanlah makanan yang paling hampir denganmu. Tu apa sekalian, ceritanya tim, saya faham ini nota yang disediakan oleh tim dan saya sampaikan di sini terus. Sebenarnya elok tim ambil, kalau nak ambil hadis Nabi ni, jangan ambil sekerat, kena ambil sebelum. Dia ada cerita ni, kalau baca dalam kitab Riyadhus Shalihin ada cerita ni. Kisahnya, ketika itu makanan sudah pun dihidangkan. Makanan sudah dihidang. Tiba-tiba ada seorang kanak-kanak datang dan kanak-kanak itu sedang lapar. Jadi bila kanak-kanak ini sedang lapar, budak-budak, alamak budak bapak budak pun kau dah lapar, dah lupa dah. Ui, lapar. Pap, ambil dengan tak basuh tangan. Dan ambil je, kalau kebetulan tangan kanan tu kotor, ambil je tangan kiri. Terus tanpa bismillah, terus makan. Maksud mak bapak budak pun lebih kurang, apatah lagi budak. Jadi ketika ini makanan sudah dihidang dalam dulang macam tu lah. Tiba-tiba ada seorang kanak-kanak yang sedang lapar ni, dia terus holor makanan, holor nak ambil makanan tapi guna tangan kiri. Apa yang Nabi buat? Nabi pegang tangannya. Nabi pegang. Kita kalau anak kita ambil tangan kiri, janganlah rentap, sentap budak tu, langsung hilang selera. Kadang ustazah bukan saya rentap anak, bapa anak tu. Kadang guna tangan kiri bapa budak ni. Dia rentap tangan suami dia. Macam tu. Ini boleh tuan bersekalian. Terus hati tu tersentak. Terus merajuk tak makan laki gitu. Nabi SAW dia tak pukul tangan ke, dia tak ni. Cara Nabi adalah Nabi pegang. Nabi pegang tangan ni. Nabi pegang, lalu Nabi pun sebut, samillah wa kul biyaminik wa kul mimma yalik, dengan penuh didikan kasih sayang.
Apa maksudnya tuan-puan sekalian? Yang bermaksud, Samillah, sebut nama Allah. Wakul biyaminik, makan guna tangan kanan. Wakul mimma yalik, dan ambil yang paling dekat dulu. Tuan-puan sekalian, kita kan kadang makan dekat meja makan, lauk telah disusun. Kan, ikan ada kat ujung sana. Depan kita sambal belacan lah pula. Lepas tu ikan kering. Kan? Sayur situ. Telur tengah. Masya Allah. Jadi, kita bagi tahu dulu kepada semua anak-anak yang duduk keliling makanan ni dengan lauk tengah ni. Kita cakap, okey, bismillah semua. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terbaik baca doa. Ustaz, status doa tu macam mana? Yang terbaik baca doa. Lepas tu kita berkata, okey, ambil yang paling dekat. Maka tangan kanan dan ambil yang paling dekat dulu. So masing-masing ambil dulu yang paling dekat di depan dia. Sebab cuba bayangkan kalau Nabi tak ajarkan macam ni. Okey, sebelum tu pasal doa. Ya, doa sebelum makan. Ia merupakan daripada hadis Nabi. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. So kita amalkan, dan sebenarnya doa ni walaupun ia bukan daripada hadis Nabi, walaupun kita dengar doa ini pada alim ulama, so nama pun doa, sebenarnya kita boleh amalkan. Tapi bila ada doa daripada hadis Nabi, kita rugilah kalau kita tak amalkan. Ayatnya macam tu. Sangat rugilah kalau kita tahu ada doa daripada Nabi tapi tak amalkan. Dan boleh teruskan juga beramal dengan doa-doa yang diajarkan oleh alim ulama, sebab nama pun doa, doa tidak terikat dengan kewajipan sekian-sekian. Bahkan kita boleh berdoa pun dalam bahasa Melayu dengan ayat-ayat ditambah. Okey, jadi sama juga doa yang selepas makan kita baca alhamdulillazi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Ia juga dikatakan daripada hadis Nabi tapi hadis yang dhaif. Sebab minta maaf ya tim beri saya doa satu pilihan sahaja. Iaitu doa yang kita belajar semalam ni. Doa yang kita belajar semalam, tapi doa itu tak familiar dengan masyarakat kita. Mungkin dengan negara lain beramal doa ni, tapi kita daripada kecil telah diajarkan dengan dua doa. Yang pertama, alhamdulillahillazi Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Ia juga daripada hadis Nabi. Namun kedudukan hadis adalah dhaif. Tuan-puan, kita kena faham, hadis dhaif juga hadis. Tak boleh menolak hadis dhaif. Ini berdasarkan fatwa, berdasarkan jabatan mufti. Tidak boleh umat Islam menolak hadis dhaif. Cuma tidak boleh jadikan sandaran hukum hakam untuk beramal. Ini doa. Dan ia bukan melibatkan sesuatu perkara hingga membatalkan satu ibadah. Jadi, walaupun dengar hadis dhaif, doa yang masyhur kita baca Allahumma barik lana, lepas alhamdulillazi at'amana wa saqana, tetapi ia juga daripada Nabi, cuma kedudukannya dhaif, lemah, sebab perawi itu lemah. Jadi kita boleh saja terus beramal dengan doa Allahumma barik lana fi ma razaqtana, dan juga alhamdulillazi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Sebab mungkin kita nak beramal dengan doa yang baru sebab tak biasa, akhirnya tak berdoa. Lebih baik kita boleh je teruskan dan kita boleh tambahlah, usahakanlah. Jadi subhanallah, begitulah cara ya tim R&D, begitulah cara. Kita kalau nak mengupas sesuatu, nak menyampaikan satu ilmu, kita kena merujuk juga amalan yang sudah masyhur dan kita berikan penjelasan. Bukan terus bawa amalan yang tak biasa sahaja, sebab ia telah merumitkan dan menimbulkan salah faham kepada masyarakat. Menimbulkan salah faham. Okey, jadi sahabat-sahabat yang Allah sekalian, Nabi mengajarkan kita ambil makanan yang dekat dulu dengan kita. Ini akan harmonikan di meja makan. Kadang-kadang sebab semua tangan nak pergi ke lauk, bergaduh anak-anak. Kan? Semua nak pergi ambil ayam masak kicap. So, berebut nak ambil sudu. Saya dulu. Ni dulu. Ni. Bergaduh semua nak ambil. So, bila Nabi kata ambil yang paling dekat dulu, selesai masalah. Jadi, kita pesan pada anak-anak, okey, ambil yang depan dulu. Jadi, siapa yang depan dia sayur, ambil sayur dulu. Siapa depan dia ikan kering, ambil ikan kering dulu. Siapa yang depan dia ni, ambil yang tu dulu. Dah, bila ambil yang dekat, so lepas tu boleh alih lah lauk tu boleh bergerak lah. Lepas tu, ambil ni pula. Itu yang Nabi pesan, ambil yang paling dekat.
Betul ke ni? Apa betul ke ni? Ambil makan dekat dulu sebelum makan. Itu yang Nabi ajar 3 adab makan. Yang pertama samillah. Kemudian kul biyaminik, makan tangan kanan. Wa kul mimma yalik, dan makan yang terdekat dengan kamu. Ambil yang dekat dulu. Subhanallah, bukan ambil yang ditarget, apa yang disuka dulu. Sahabat-sahabat tuan-puan dimati Allah sekalian, bagi orang yang tak ada tangan kanan, so tangan kiri dia makan tangan kiri, maka tangan kiri dia sama macam tangan kanan. Dia bukan tak buat sunnah, dah tak ada tangan kanan. Ada orang pula dia memang lahir tak ada dua-dua tangan, so makan guna kaki. Jadi dia guna kaki kanan, umpama tangan kanan lah. Jadi ada orang kidal. Saya rasa kidal walaupun menulis tangan kiri, dia masih boleh makan tangan kanan. Tapi mungkin dia perlu bantuan tangan kiri juga bila makanan tu memerlukan kedua-dua tangan. Tak ada masalah lah tu. Okey, subhanallah, adab yang keempat. Membaca bismillah dan alhamdulillah. Sabda Nabi SAW. Okey, kita tengok ya. Ada antara hadis yang Nabi beri peringatan siapa yang makan dan minum guna tangan kiri. Ini satu masalah kita. Sebab tangan kanan dah kotor, makan, lalu kita pun minum guna tangan kiri. Perasan tak? Mari kita tengok apakah penjelasan Nabi SAW. Ini hadis sahih riwayat Muslim. Nabi SAW bersabda, "Idza akala ahadukum falyakul biyamini, wa idza syariba falyashrab biyamini, fa inna syaitana yakulu bishimali, wa yashrabu bishimali." Nabi SAW bersabda, apabila seseorang kamu makan, makanlah dengan tangan kanannya. Apabila dia minum, minumlah dengan kanannya. Ini kerana syaitan makan dan minum dengan tangan kiri. Syaitan makan dan minum dengan tangan kiri. Itu apa sekalian. Ini hadis sahih. Nabi ceritakan syaitan ni makan tangan kiri. So, kita kalau makan dan minum tangan kiri, kita ni ikut perangai syaitan, berkawan dengan syaitan. Subhanallah, dalam satu keadaan, dalam kitab Riyadhus Shalihin kita akan sampai bab adab makan. Nabi pernah menghalang satu tangan yang menghulur tangannya guna tangan kiri. Lalu Nabi pun berkata, sesungguhnya aku memegang tangan syaitan. Nabi bukanlah macam nak mengeji tangan orang tu. Ni tangan syaitan ni. Ni setan ni. Tak. Nabi kata sesungguhnya syaitan mengambil makanan melalui tangan kiri. Seolahnya kalau kita makan dan minum tangan kiri, kita sebenarnya telah memberikan peluang untuk syaitan makan dan minum bersama dengan kita. Syaitan akan tunggu je. Oh, satu keluarga nak makan. Mana yang makan guna tangan kiri? Mana yang minum guna tangan kiri? Syaitan itu akan dapat minuman melalui sesiapa yang minum tangan kiri. Jadi makanan tak berkat, sepatut hilang dahaga, sepatut badan makin kuat, tapi tak berlaku seperti itu sebab tak berkat. Melalui yang makan tangan dan minum tangan kiri, telah memberikan peluang, laluan kepada syaitan untuk makan dan minum bersama-sama. Allahu Akbar, tuan-puan sekalian. Sebab itu Nabi larang, sampai Nabi kata, ini kerana syaitan makan dan minum dengan tangan kiri. Membawa maksud syaitan ni dia nak makan bersama kita, dan dia hanya dapat makan dan minum bersama kita sekiranya kita gunakan tangan kiri. So kalau kita suap guna tangan kanan tapi tangan kiri potong. Bunyi kat mana lah? Siapa lah? Sebenarnya, kucing masuk dalam rumah. Duduk bunyi mengiau, iau. So daripada malam tadi kucing. Kat rumah ni ada sebelah ekor kucing. Lepas tu ada yang terlepas naik atap rumah. Dengar tak kucing mengiau tadi? Kuat pula tu, macam dia minta pertolongan. Nantilah kita tolong yang patut. Jadi tuan-puan dan Allah sekalian, kita guna galfu tu tak ada masalah. Tapi biar yang suap tangan kanan. Bukan yang ni ambil galfu sebab cucuk daging gini makan, kiri kanan makan. Yang ni ambil nasi, yang ni daging. Jadi cubalah kontrol. Bila makan tetap tangan kanan, tangan kiri ni membantu sahaja. Ustazah, terkejut saya. Dah lama saya sampai sekolah. Awal hari ni
Itu tadi nampak kucing hitam, takut. Ada yang nampak kucing hitam, takut. Selalu orang ingat kalau hitam betul tu bukan kucing tapi jelmaan. Ada kucing hitam penuh. Kucing betul tu. Tak payah takut ya. Okey, Alhamdulillah. Masya Allah. Okey, saya rasa setakat itu. Besok kita akan sambung lagi tentang adab makan. Tapi esok hari Jumaat dah. Jumaat kan tak ada buat Asmaul Husna. So, kita akan sambung kuliah Riyadhus Shalihin. Bab makan ni belum habis sebab ada lagi. Bab terlupa baca bismillah. Ini ada hadis yang sahih dalam kitab Riyadhus Shalihin. Nabi sampai tergelak tengok ada seorang, Nabi kan dibuka hijab. Tuan-tuan sekalian, Nabi dibuka hijab. Satu ketika Nabi tengok ada seorang makan tanpa membaca bismillah. Tapi Nabi tengok je dulu dan Nabi dapat melihat syaitan makan bersama dengannya. Dia terlupa baca bismillah, mungkin dia lapar sangat, dia makan. Lepas tu Nabi dapat melihat syaitan makan bersama dengannya. Orang tu tak perasan lah sebab Nabi kan dibuka hijab. Lepas tu Nabi beri peringatan pada dia macam mana, ataupun tiba-tiba dia teringat. Lalu pemuda ini, lelaki ini teringat dia belum baca bismillah. Lalu dia membaca bismillahi awwaluhu wa akhiruhu. Bismillahi awwaluhu wa akhiruhu. Nanti kita tulis lah. Hari Isnin minggu depan ni, kuliah kita ni, kita tulis. Dah lama kita tak tulis whiteboard. Siapa yang terlupa baca bismillah. Nabi cerita ni, lelaki ni, nanti saya tak tahu tim ada sediakan tak. Tapi dalam kitab Riyadhus Shalihin kita ni memang ada. Dalam bab adab makan. Lepas tu, bila suapan terakhir dah. Bila dah nak habis dah. Tinggal suapan terakhir baru dia ingat. Ya Allah, belum baca bismillah. Di awal tadi. Lalu dia baca bismillahi awwalu wa akhiruh. Dengan nama Allah daripada awal sampai akhir. Padahal tinggal suapan terakhir. Dan apa yang berlaku ialah bila baca je ayat tu, syaitan yang makan beria dengan dia tadi memuntahkan kembali. Muntah balik. Terima kasih yang bagi gift, terima kasih yang bagi star. Muntahkan balik. Lalu Nabi pun tersenyum. Maksudnya Nabi macam tersenyumlah nampak syaitan tu muntah balik. Syaitan tu baru nak seronok makan. Tiba orang tu teringat dia tak baca bismillah, orang tu pun baca bismillah ya awwalu wa akhiruhu. Lalu syaitan itu dah makan sedap tadi, muntah balik bila dengar bacaan tersebut. Faham kan tuan-tuan sekalian? Masya Allah. Jadi ada yang terima kasih, ada yang kata pejuang like. Sebab ada orang tak berhenti tap like sebab dia kata kita kena capai like di TikTok Ustazah 1 juta. Sebenarnya dah banyak kali bila live sampai 1 juta. Hari ni pun tinggi 400,000. Tapi dia orang kata dia pejuang like, ada pejuang komen, ada sebab apa? Kita sama-sama berjuang. Saya berjuang menyampaikan. Kadang pagi tu tak ada mood, ada masalah, ada ujian. Allahu Akbar. Untuk istiqamah kuliah pagi ni macam-macam ujian datang. Rasa macam nak buat pengumuman batal. Kadang tu macam-macam lah. Saya tak nak kata ujian dari zahir dan batin. Faham je lah nak buat majlis ilmu yang istiqamah setiap pagi ni. Kita buat percuma setiap pagi untuk orang ramai ni. Bukan mudah. Ada ujian tersendiri, kadang tak mampu nak cerita apa halangan datang. Anda juga berjuang. Subhanallah, terima kasih. Perjuangan anda, saya selalu kata, engagement dan juga engagement akan kuat. Akan naik. Notification bila anda berterusan komen. Nanti akan naik komen tu pada ni. Lepas tu terus bagi like, emoji, yang bagi gift macam-macam. Semua itu membantu. So, semua ada perjuangan masing-masing. Terima kasih yang bagi ikan paus biru. Jadi, kita sama-sama berjuang di lapangan dan cara yang berbeza masing-masing. Terima kasih banyak-banyak. Jadi, saya nak sudahi tadi dengan cerita tadi. Kalau pun kita terlupa nak baca, dah nak habis makan, jangan lupa. Kalau lupa dalam bahasa Arab. Apa bahasa Arab? Ustazah dah bagi tahu bismillahi. Awal tak ingat. Jadi tak ingat je bismillah awal akhir. Itu boleh ingat ke kan? Kalau bahasa Arab bismillahi awwaluhu wa akhiruhu, dengan nama Allah pada awalnya dan akhirnya. Ini orang yang terlupa baca bismillah, baca doa, semua terlupa. Dan nak habis makanan baru teringat. Ya Allah, tak baca makan dan minum. Syaitan dah kenyang dah ni. Tapi tak nampak. Tapi kena faham, memang syaitan akan makan. Siapa yang makan tangan kiri, laluan syaitan. Siapa yang tak baca bismillah, tak baca doa,
bismillah lah laluan syaitan makan. Lalu Nabi kata, Nabi lihat ada seorang ni makan, syaitan pun makan bersama dia, kemudian tinggal suapatan akhir, lalu dia teringat, dia baca bismillah awalu wa akhiru. So siapa yang terlupa lafaz yang diajar oleh Nabi ni, ingat baca ni je, bismillah awal akhir. Itu pun okey. Bismillah awal akhir. Tak ingat yang lengkap bismillah ya awalu wa akhiruhu, macam susah sikit kita orang Melayu. Bismillah awal akhir. So perkataan awal dan akhir tu bahasa Arab sebenarnya. Datang awal ya, awal tu sendiri bahasa Arab. Kenapa datang akhir-akhir ni? Akhir tu pun bahasa Arab. So, bismillah awal akhir. Dah, sempurna. Walaupun tertinggal tidak ada hu belakang tu. It's okay. Jadi, kita jangan mempermainkan setan pula. Jangan buat-buat. Ini orang yang terlupa ni. Jangan main-main. Aku sengaja tak baca bismillah. Lepas tu dah tinggal last, aku pun baca bismillah awal akhir. Biar termuntah-muntah syaitan tu. Ini lawak je ya. Maksudnya jangan permainkan pula. Sengaja-sengaja tak baca bismillah. Macam tu kan. Aku sengaja tak baca bismillah. Biar syaitan tu sakit perut dia, muntah balik makanan. Ingat aku nak bagi. Contohlah kan. Kok budak-budak nakal kan. Bila dengar cerita tu, syaitan muntah balik. Jadi dia sengaja tak baca, dia pun makan. Makan. Syaitan makan. Lepas tu, bila dah nak ujung, bismillah ya awaluhu wa akhiruhu. Kadang muntah pada muka. Rasakan muntah sakit perut. Muntah tu muntah hijau lah kau setan. Ini contoh gurau-gurau ya. Nak sebutnya bagi yang terlupa. Bagi yang sengaja mungkin tak jadi. Janganlah sengaja-sengaja. Terlupa betul-betul, mungkin lapar, mungkin apa, terlupa betul-betul, maka itulah doa yang dianjurkan. Boleh ke macam tu? Saya sekadar tambah je atau apa sikit. Saya sekadar nak cakapnya terlupa. Sama dengan semayang. Kita terlupa, jangan sengaja. Sebab ada orang sengaja tu sekian. Dia rasa nak cepat, dia sengaja tinggal sunat ab'ad. Dia sengaja tak duduk antara dua sujud. Dia sengaja tak baca kunut. Dia kata tak apalah, tak baca, nanti sujud sawi. Faham tak? Ada orang sengaja sebab dia kata sujud sawi sekejap je. Sujud sebab tertinggal tahiyat awal. Sujud sawi lah boleh cover. So dia sengaja tinggal. Sengaja tinggal tak boleh, tuan persekian. Terlupa. Lalu dia sujud sawi, maka dia dapat cover balik yang dia tertinggal tu. Faham gitulah. Alhamdulillah. Ya, ada yang kata Ustazah fikir luar kotak. Betul, luar kotak. Sebab saya masa baca hadis tu, saya pun tergelak. Sebab dalam hadis tu dijelaskan Nabi senyum bila melihat syaitan tu muntah balik. So, bayangan saya, seronok boleh nampak syaitan muntah balik. Sebab terseksa lah. Muntah ni kan sakit, terseksa. Tuan-tuan sekalian, kita kena faham, syaitan iblis ni datang daripada jin. Yang mana jin ni makhluk Allah yang kehidupannya hampir sama seperti manusia. Mereka makan, minum, mereka perlu tempat tinggal, mereka ada keluarga, mereka juga menua tapi tak mati. Mereka melalui proses penuaan tapi tak mati-mati. Sebab itu permintaan mereka kepada Allah supaya umurnya ditangguhkan, diberikan penangguhan sampai hari kiamat. So kalau syaitan dan iblis ni ditunjukkan keadaan rupa parah dia sangat buruk sebab dia menua. Semua dah, dia bukan sakat kedut, semua dah meluwuk dah tua sangat, dah lembek dah kulit dia. Mereka juga ada jin yang kafir, jin yang mungkar kepada Allah, jadi iblis syaitan. Tapi kita tahu jin ada yang muslim, ada yang mukmin, ada yang soleh, ada jin-jin yang baik. Kalau baca surah Al-Jin kita faham. Di kalangan jin ada jin yang soleh. Jin yang kafir, jin yang melakukan kemungkaran, itu jadi syaitan iblis tu. So, sebab itu syaitan dan iblis pun perlu makan, minum dan perlu tempat tinggal. Siapa yang masuk rumah? Ini dalam kitab Riyadhus Shalihin kita akan masuk bab adab masuk rumah. Sebab ini kitab tasawuf. Siapa yang masuk rumah tak baca bismillah, tak baca nama Allah, ada anjuran bacaannya, maka syaitan pun bercakap sama dia, ada tempat tinggal untuk kita malam ni. So syaitan pun masuk, meriah dia orang, jadikan rumah kita homestay tapi tak bayar. Lepas tu bila makan tak baca bismillah. Oh, ada makan malam sekali. Rumah ni baguslah, bagi kita percuma tempat tinggal, percuma pula makan dan minum. Sebab tuan rumahnya tak baca bismillah, tak makan tangan kanan. So janganlah kita jadikan rumah kita homestay untuk syaitan dan iblis. Faham ya?
Alhamdulillah. Masuk rumah tangan kaki kanan, keluar rumah kaki kiri. Itu adabnya. Masuk rumah, Assalamualaikum, bagi salam. Assalamualaikum kalau ada orang. Kalau tak ada, Assalamu alaina. Sekejap. Kalau tak ada, saya ada adabnya, ada cara. Kalau rumah tu tak ada, Assalamu alaina, salam sejahtera ke atas kami. Ada bagi salam bila masuk rumah tak ada orang. Esok insyaAllah. Jom 1 million like. Oh, sekarang dah 600,000 like. 600,000 like. Okey, kita bagi masa untuk capai 1 juta like sehari ni. Alhamdulillah. Okey, tuan-puan dimati Allah sekalian, nak ajak sekejap lagi pukul 10 pagi, 1 jam lagi saya akan live buat donat. Dengan seorang guru donat, cikgu donat. Cikgu donat ni mahir buat donat dan dia akan berkongsi macam mana nak dapat donat yang gebu-gebas. Donat yang lembut, donat yang sedap. Donat. Okey. Ya. Sebenarnya program ini di bawah NGO kita. Saya tak sebut NGO kami. Kita tu termasuk anda sebab anda selalu menyokong NGO Sahabat Amal Care. Saya tak pernah menyumbang. It's okay walaupun tak menyumbang. Tapi anda hadir kuliah pagi ni, sebenarnya anda menyumbang secara tak langsung kepada pergerakan NGO kita. Sebab daripada sumbangan kehadiran anda ni, ada sumbangan yang anda tak sedar walaupun hanya sekadar hadir. Dan kita boleh sustain NGO kita yang mana ada petugas-petugas, staf NGO yang menggerakkan NGO ni sepenuh masa. Kos operasi gaji kita bayar melalui sumbangan-sumbangan anda. Jadi, pukul 10 kejap lagi, saya akan bersiar di satu lokasi yang mana kita hari ini buat bimbingan buat donat percuma daripada orang yang pakar donat. Jadi, kita bagi kelas donat ni percuma kepada asnaf, fakir miskin. Ada yang Muslim, ada yang non-Muslim yang sertai. So, saya juga akan sertai juga. Cara mudah, cara betul nak buat donat. Dan saya tak, donat yang paling sedap dalam dunia. Dalam dunia. Encik ingat tak donat siapa paling sedap? Bukan Encik, saya tak pandai buat donat. Saya dah cuba banyak kali. Entahlah kenapa, makan minyak lah apalah. Iya, donat Mac. Donat arwah mak mertua saya. Sikit lagi nak 1 juta. Sekarang 800,000. Arwah mak mertua meninggal 14 tahun yang lepas. Mak mertua ni luar biasa. Saya tak jumpa wanita macam mak mertua ni. Ibu kepada suami saya lah, encik suami. Ustaz, boleh tak Ustaz cari gambar Mac? Gambar arwah Mac. Encik suami saya ni, dia ikut arwah ayah dia. Arwah ayah, minta maaf. Ayah dia masih ada. Ikut ayah. Dari segi warna kulit, dari segi rupa tu banyak ikut ayah. Tapi kalau mak dia, sebab keturunan Chinese, ada jauh-jauh Cina, muka tu, kulit tu macam Cina. Arwah Mac. Encik boleh cari ada gambar saya dengan Mac tu. Okey. Mac ni, kami panggil Mac. Mak mertua ni Mac. Saya sempat dengan Mac selepas kahwin dalam 5 tahun. Dengan Mac, 5 tahun. Saya jadi menantu kepada arwah Mac ni 5 tahun. Tahu tak saya kata kenapa luar biasa arwah Mac ni, arwah mak mertua? Masak 4 kali sehari. Sarapan pagi sebelum subuh dah dengar dah dia masak. Lepas tu minum pagi, buat kuih. Bukan beli kuih. Bukan tak ada duit nak pergi beli kat pasar. Tapi buat kuih. Lepas tu makan tengah hari, masak. Lepas tu minum petang, kuih, buat lagi. Lepas tu makan malam. Bukan 4 kali, 5 kali sehari masuk dapur masak. Saya kalau balik kampung kan, baru macam nak duduk. Tiba dengan mak mertua masuk dapur balik. Hai, pergilah jenguk. Kadang tu Mek tu kata tak apalah Asmak penat. Gigihat. Mek buat sekejap je. Macam-macam kuih dia buat. Dan peliknya kuih walaupun yang susah-susah, yang jual-jual dekat pasar tu, yang pelik-pelik tu, dia boleh buat dengan cepat. Pam, siap. Siap. Dan donat dia, antara donat yang paling sedap. Saya cuba tak jadi. Dan tangan dia tu macam air tangan keikhlasan seorang isteri nak siapkan minuman untuk suami. Bayangkan 5 kali sehari masak. Ada lagi tak manusia macam tu sekarang? Pagi sarapan, lepas tu minum pukul 10 buat kuih.
Lepas tu makan tengah hari, masak. Lepas tu buat kuih untuk minum petang. Lepas tu masak pula malam. Tak ada ulang masak tengah hari dengan makan malam, tak ulang lauk sama. Saya tengokkan penatnya Mac ni. Lepas masak, rehat sekejap, buat-buat itu, masak, masuk dapur balik. Sebab itu, bapa mentua saya, Ku ni, kami panggil Ku ni punya lah, walaupun dah 14 tahun, ya Allah, dia punya sayang dan sebut pasal Mac ni, tak lekang daripada mulut dia. Mac, macam tu lah. Bukannya ni, redha, tetapi setiap minggu wajib pergi ziarah kubur Mac. Walaupun dah 12 tahun, 14 tahun Mac ni meninggal. Allahu Akbar. Donat dia, tahu donat dia macam mana? Donat dia rangup di luar, lembut sangat di dalam. Saya jarang sangat jumpa donat yang sampai level macam ni. Rangup di luar dan gebu di dalam. Saya boleh makan 5 biji, 6 biji, 7 biji, non-stop. Mac, sedap sangatlah donat Mac. Macam mana buat? Dia buat sekejap je, dah 10 minit, dia rendam ni, tapi Allah berikan kelebihan dia. Donat tu tak macam donat yang jual di pasaran. Donat tu kat luar rangup, kat dalam gebu. Dan tak ada shape pun sebab dia buat laju, tak adalah bulat cantik. Shape tu ikut-ikut dan je, asalkan nampak rupa donat. Lepas tu dia letak ni, Masya Allah, Allah Akbar. Saya dah belajar beberapa kali, saya tak dapat buat sama macam Mac. Ada gambar Mac? Tak apa, Encik, boleh je Encik bagi tu. Mana-mana? Sekarang kita dah dapat 1.1 juta. Alhamdulillah. Ni arwah Mac. Okey, ini gambar. Kalau boleh tengok, itu. Ini Mac. Ini Mac. Arwah Mac. Wanita yang lemah lembut, penyayang. Ini mak Ustaz, encik suami saya. Ini pula ayah suami saya lah, Ku. Okey, teka. Siapa boleh teka ni siapa? Siapa boleh teka? Baby ni siapa? Okey, ini arwah Mac. Memang orangnya kecil, comel, molek. Ya. Dan Mac ni pergi dengan keadaan yang sangat tenang, baik, bukan sakit tenat. Tak. Ada perbualan saya dengan Mac saat akhir yang sangat mengharukan. Saat-saat akhir. Pesanan Mac untuk jaga anak dia tu. Encik suami tu. InsyaAllah. Ini siapa boleh teka? Siapa boleh teka? Ini adalah Atika, anak sulung saya yang umur 17 tahun ni. Ini masa Atika baby. Masa ni Atika mungkin setahun lebih. Ini arwah Mac. Ini Atika, anak sulung saya yang umur 17. Masya Allah. Masa ni umur Mac berapa? 50 lebih lah. Masa ni umur Mac ni 50 lebih. 50 lebih. Masya Allah. Ini arwah Mac dengan... Ini siapa? Ini Mac. Ini adalah Luqman. Comel, tempam je Luqman masa kecil. Ini Luqman, anak kedua saya. Umur tahun ni Luqman 15. 15 ke 14 lah? 15. Ini Luqman. Ni gambar lama ni. Masya Allah. Comel-comel je gambar anak. Sekejap, ada satu gambar Maisarah. Okey. Ini kan. Ini siapa? Ini Maisarah. Ini album ni. Ini Maisarah. Muka Maisarah pada kecil sampai besar sama. Ini Maisarah. Masa saya mengandung Maisarah, Mac meninggal. Masa tu saya mengandung 7 bulan Maisarah. Arwah Mac meninggal. Ni anak ketiga. Ni album ni album mengumpul gambar anak-anak masa kecil. Comel je Maisarah masa kecil. Ini Tengku Maisarah, anak nombor 3, sekarang umurnya 14. Umurnya 14. Saya anak 7 orang. Pada siapa yang baru nak kenal kan, saya anak 7 orang. Jadi Alhamdulillah. Ustaz, marilah kejap tunjuk muka jap. Dapat 1.1 juta hari ni. Okey. Ini gambar saya dengan Mac. Ini gambar saya dengan Mac. Ini pada hari bertunang. Saya tunang pakai baju sama, pakai baju dan tudung bulat. Nikah pun pakai baju yang lebih kurang sama. Baju tudung bulat. Itu saya dengan arwah Mac. Nampak tak ada hadiah sebelah-sebelah tu? Itu hadiah yang Mac bawa lah masa hari bertunang. Itu saya dengan Mac. Gitulah, jauh-jauh gambar kan, bukan dekat sangat. Lebih kurang je muka saya tu dengan sekarang. Bukan nak kata saya awet muda, tapi maksudnya macam tu lah saya dengan arwah Mac.
Masya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih. Sedikit perkongsian bagaimana ya air tangan seorang ibu boleh membuatkan anak menantu jatuh kasih dan suami sangat sayang air tangan seorang ibu. Sebab tu saya diberi pesan oleh mak saya sendiri, oleh orang lama, dikata Ustazah sibuk macam mana pun Ustazah kena masak juga. Seminggu sekali pun jadi. Sebab air tangan ibu ni ada barokah. Nah, bukan sebab sedap tak sedap. Kadang mak ayah kita masak bukan sedap sangat, tapi barokah tu ada. Kata kalau sibuk macam mana pun usahakan seminggu sekali masak. Jangan sampai sebulan tak masak apa semua. Sebab air tangan seorang ibu ni takkan boleh menyamai. Makanan tu walaupun biasa, walaupun simple, tapi barokah keberkatan air tangan ibu tu. Bagaimana kesannya pada anak-anak, kasih sayang yang terjalin, cinta yang berputik dengan pasangan dan sebagainya. Masya Allah. Ya, sebab kan. Jadi boleh tak sedekah Al-Fatihah untuk arwah mak mertua saya yang 5 tahun je saya sempat bersama dengan dia. Dia pergi dalam keadaan yang baik, tenang, bukan ada penyakit yang berat. Tak. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanallah, Allahu akbar. Alhamdulillah. Sekian, jumpa pukul 10. Kita akan buat khusus donat secara live percuma dengan orang yang pakai donat. Itu yang cerita pasal Mac, sebab tak ada donat yang lebih sedap daripada donat arwah Mac. InsyaAllah. Okey. Kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan surah Wal-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-Asr. Innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Ya, dan Al-Fatihah tu sebenarnya kita baca untuk semua arwah ibu ayah kita dan semuanya. Alhamdulillah. Gambar tu 18 tahun lepas, sebab saya nikah dah 18. Gambar saya dengan Mac 18 tahun yang lepas tu. Masa tu umur saya 20. Saya bertunang umur 20. Pergi belajar, saya bertunang umur 21, pergi belajar Mesir, umur 22 saya nikah. Ya, ada yang tanya masa tu Ustazah umur berapa? Umur saya 21 tak silap. Bertunang umur 21. Rasanya betul lah tu, sebab saya nikah umur 22. Okey.